Alright guys, selamat datang ke rancangan Ye Je. Kali ni aku tak keserangan sebab in conjunction of World Without Borders Volume 3 organised by Fresh Town Records. Kita ada wakil-wakil daripada band Rehearse, Frost Revenge, Sonic Mania, Xerophobia, Concentrate dengan Modscape lah. So kat sini kita ada wakil-wakil band members mereka lah. Saya korang dah boleh unmute. Hai. Thank you for inviting. Cantik. Okay, aku nak tanya soalan lah. Macam mana korang tengah adapt situasi COVID-19 dekat Malaysia? Mungkin kita boleh start daripada Frost Revenge dulu lah. Okay, so macam mana kita survive daripada COVID-19? Macam mana kita survive? Kita ikut SOP lah. Penjarakan sosial chain. Tak ada. Okay. Sebenarnya kalau untuk band, kita ada plan. Kita ada buat CD compilation dengan geng-geng dari Indonesia, okay, which is apa nama dia? Seduluran Rock on Metal, okay, so Rock on Metal Brotherhood untuk volume 2. So kita ada buat compilation tu dengan Indonesia. Since kita tak dapat pergi ke sana, sepatutnya bulan 4 kita perform di Jakarta and Madiun, tapi kita tak dapat pergi ke sana. Jadi kita buat compilation album dengan diorang semua, and diorang buat volume 1, volume 2 sampai ke volume 11. Diorang punya plan lah. Okay. Lepas tu selain daripada tu, kita sendiri pergi jamming and kita buat live stream di social media lah untuk menghidupkan suasana. Lepas tu kita teruskan dengan posting-posting material yang terbaru ataupun yang lama, dan sekarang ni kita orang tengah fokus on our next album. Bukan next album lah, our very first album. Okay, so berkemungkinan kita akan ada 10 lagu lebih kurang lah. Okay, so kita tengah dalam recording. Okay, so kita dah hampir siap 40% daripada album tu. Untuk artwork semua kita still tengah lukis lagi dan macam-macam lah lagi. Okay, so release album tu so macam mana nak survive? Kita orang try banyak online punya ni lah, online punya platform. Terpaksa lah since tak boleh perform ramai-ramai kan. Ya, betul. Alright, kepada Hafiz pula, kau dengan band kau macam mana? How do you guys adapt dalam situation COVID-19 ni? Untuk band aku, Concentrate, okay, actually sebab COVID ni dia dah merencatkan perjalanan band kita orang agak sebenarnya. Sebab ada antara band members kita orang yang mana balik ke Sabah. Ada 2 orang tak boleh balik ke sini untuk perform ataupun buat apa-apa live stream. Dan aku juga stuck dekat kampung aku juga dekat 3-4 bulan. So aku baru ada dekat KL ni lebih kurang seminggu macam tu. Dan sepatutnya sebab COVID ni juga band Concentrate ni terpaksa delay release. Sebenarnya Concentrate punya material semua dah nak siap. Dalam 90%, lagi 10% je. So itulah tengah tunggu masa yang sesuai untuk release. Sebab band members ada stuck kat Sabah semua macam tu kan. So susah nak bergerak lah. So sangat susah lah. Lagi satu sebab aku personally sebagai seorang student pun rasa sangat susah. Affected teruk tambah kalau music student kan. Aku faham apa kau rasa, aku faham. Sangat affected. So itu je lah. Okay, cantik Fiz. Okay, kalau Ali pula macam mana? Band Rehearse. Okay, Dengar? Dengar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kami pula, kami baru saja rilis satu our debut album, album sulung kami lah, yang memuatkan dalam 9 lagu. Memang daripada punca COVID ni jugalah kita terpaksa rilis juga, sebab kita orang decide tak nak perang benda-benda lama-lama kan. Sebab kita as a band, even COVID datang pun, minat kita, hobi kita tu akan berterusan. So bagi pendapat kami lah sebagai satu band, agak risiko juga bila kita rilis sebuah material kita yang full length punya,
di dalam waktu-waktu macam ni lah. Tapi disebabkan kami fikir kami pun ada lagi material yang akan datang, kami dah start recording, dah start kumpul-kumpul bahan-bahan yang baru untuk the next album. So kami terpaksa juga release. Itu agak risiko juga lah. Banyak juga orang bertanya kenapa release time waktu COVID ni. Memang agak orang kata sale tu kebanyakan kalau label yang keluarkan waktu COVID ni, kebanyakan kalau label dia akan kata bila time COVID ni banyak sale online dia daripada sale dekat gig. Tapi saya rasa kalau macam untuk band sendiri, saya rasa kalau kita sendiri keluar DIY, saya rasa bila kita ada banyak show, kita ada banyak tour untuk kita press kita punya album ni, kita nak push album kita ni, lagi elok kita ada gig and then kita sale kat situ direct. Tapi itulah kebanyakan label banyak kata dia orang banyak buat sale waktu COVID ni. Sebab banyak benda-benda yang terbatas kan. Betul tak? Betul. So far tu je lah kot untuk kami. Kami still, itulah macam COVID ni pun mengganggu sedikit lah kami punya pergerakan. Macam kebetulan band kami pula sebelum COVID ni, 5 bulan sebelum COVID ni, bass pun dah pindah tempat lain, drama pun dah pindah tempat lain. So kami jamming, kami praktis sendiri lah banyak. Itulah kekangan lah untuk kami tu. Untuk berjamming, untuk live stream memang kekangan sikit. Faham. Habis kepada Aris pula macam mana? What's the progress of your band? Untuk kami sebelum COVID tu memang plan nak release satu single lah, which is Lepas Raya. So lagu tu kami dah record apa semua. Elok dia lagu tu siap terus PKP. So lagu tu siap masa bulan puasa. So bila lagu tu siap bulan puasa, kami plan nak buat bagi cantik lah, release walaupun satu single kan. Kemudian bila dah PKP, menung lah. tak boleh nak buat apa sangat lah kan. Macam nak buat show pun tak boleh, nak buat anything yang boleh support single tu kan. So tapi in the positive side, kami dapat brainstorm untuk buat music video yang idea semua, and bila dah habis PKP kami shoot, baru kami release lagu tu lah. Dari segi aktif tak aktif memang terbatas lah. Nak jamming pun susah sikit kan. Tempat jamming pun yakin tak yakin nak buka lagi masa tu. Yelah, buat tiba-tiba ada pengak kosa datang kan, tak pasal. Cantik. Aziz? Hanya lebih kurang macam situation Abang Adli kat tadi, because for our band, kita orang ni Sonic Maha betul-betul baru. So we were supposed to actually have a debut show 4 days before PKP. Sonic Maha was announced. Right, 2020. Memang betul-betul 2020. So sepatutnya 4 hari sebelum kita perform, masa itulah tiba-tiba dapat announcement lockdown. So at first memang we were really overwhelmed lah, sebab semua dah excited kan. Lepas tu macam Adli cakap tadi yang you know what, kita orang pun release our first album masa-masa betul-betul start quarantine. Rasanya after the first week of quarantine lah, kita orang fikir macam it's not a good timing, but it is what it is, man. Lepas tu in the end, you just need to look at the bright side lah, because you have a lot of time for yourself. So during the PKP, I guess we worked on our own materials, jaga diri semua. Tapi yalah, because since semua orang dah start live streaming semua ni kan, it's actually giving us an opportunity lah, walaupun it's not what we wanted, but you have to settle with what you got lah. Betul. Is pula macam mana? How's your band? Right. Hi guys. Okay, untuk Xerophobia alhamdulillah sebelum lagu yang kita release this year, lagu Dusila is release betul-betul like maybe 2 weeks, 3 weeks before PKP. So alhamdulillah dapat release lagu tu dengan jayanya. But in 2020 ni kita orang dapat opportunity untuk Rockaway Fest kalau tak silap saya. Aku dah lupa dah, lama sangat tunggu kan. Rockaway Fest untuk kita orang dapat dia macam ada battle of the band lah, diorang pilih siapa yang macam tu lah, macam band ni masuk.
dan band tu bertanding. Siapa yang menang dapat pergi ke Rockaway Fest yang apa ni, yang ada banyak-banyak band tu. Saya dah lupa dah. Ya Allah, lupa lah. Rockaway Fest tu maybe our punya biggest dream lah nak main untuk fest, but disebabkan COVID mula-mula tunda, delay, waktu dah lah cancel terus untuk Rockaway Fest tahun ni. So which is sangat sedih untuk kita orang. So sebab to be play dekat fest is memang kita orang punya dream lah. Yalah. Tu first lah fest kita orang nak cuba, tapi tak dapat. Tapi itulah, tak dapat, so tak apa. So dalam masa PKP mostly kita orang live streaming pun kurang buat, waktu jamming apatah lagi kan. Dalam masa sama alhamdulillah kita orang punya gitaris Haziq Iman yang selalu handle bab yang banyak benda yang dia buat untuk band ni. Ada kompos lagu apa semua. Dan PKP mostly kita orang tak banyak activities. Sampailah masuk ke PKPB kan. Lepas PKPB timbul tercetus satu idea. Tiba-tiba kita orang nak buat satu cover yang version metal, iaitu lagu dah tengah belum? Eni Zakri, Ku Bersuara. So yang kita orang record time PKPB yang keluar sebelum apa? Tak boleh lebih daripada 12 itu. So sebenarnya sempat rekod dengan dia siap semua, lepas tu kita release time PKPB. Itu antara kita orang punya ni lah activity semasa kita orang dalam PKPB. So next untuk selepas cover tu kita orang ada Haziq, kita orang planning sebenarnya dalam tahun ni sepatutnya nak releasekan EP, at least EP. Tapi sebabkan COVID banyak benda tertunda lah daripada kita orang. Setakat ni lagu dah ada 3, single dah 3. Kita orang target lagi 2 lagu. Maksudnya nak release dalam tahun ni saja. Nak release, nak siapkan semua, tapi sebabkan COVID kita orang terpaksa delay. Maybe nak release, nak siap mixing apa semua, nak ada material yang physical material tu, maybe kita orang terpaksa tunda sampai ke tahun depan. So itulah setakat ni COVID punya case ni. Okay, aku nak ambil point daripada Abang Ali tadi. Dia cakap pasal sale macam kalau bila tak ada COVID, kita jual kita punya merchandise dekat gig, kita bawa dengan tangan kita sendiri, kita pergi kat kita punya kawan-kawan kita jual, memang laris lah. Tapi dengan keadaan COVID-19 ni, what do you think about the marketing strategy for the bands untuk market? Is it a good time untuk release lagu? Is it a good time untuk release EP? Or is it a good time nak buat gig? Macam mana tu pendapat korang tentang benda-benda market, especially untuk membesarkan, kadang-kadang ada band ni, band DIY ni, diorang work hard, really work hard. Kadang sebelum PKP diorang dah work hard, tapi bila dah PKP tu benda dah siap, diorang patut kena release ke atau tunda tahun depan? Apa pendapat korang tentang benda tu? Siapa-siapa je boleh unmute, boleh je. Silakan. Abang Adli lah cakap dulu, Abang Adli. Minta Abang Adli lah cakap dulu Okay. Sifu kita, senior kita. Apa tu, kalau macam kita macam band DIY ni yang bukan under label ataupun label yang di groom oleh band tu sendiri. Maksudnya kalau macam kita create satu label bawah nama band kita sendiri. So kita mesti nak ada something lah kan. Dan kalau kita band tu sendiri memang macam saudara Ami cakap lah, Abang Ami cakap lah, dia work hard lah, memang kita work hard lah untuk band kita sendiri. Saya pun banyak jugalah saya tengok through WhatsApp pun, walaupun PKP pun masih ada lagi advertising in WhatsApp apa semua kan. Untuk release time PKP ni dia ada 2 faktor lah. Satu faktor, the band is want to move forward, or the band still want to keep it, dia orang punya staff tu untuk release tahun depan. Macam kita ni, macam saya sendirilah, as long kita dah pulang balik modal kita cukup lah. And then kita buat material ni untuk kita bagi orang dengar. Apa orang punya komen, apa orang punya kritik, apa semua kita ambil untuk kita taruh kat tengah-tengah lah. Yang baik kita ambil pedoman, yang tak baik pun kita ambil pedoman juga. Kita tambah baiklah apa benda yang kita tak elok tu kan. Dan dari segi marketing tu,
kebanyakan lah saya tanya, macam saya sendiri pun saya release tak banyak lah, dalam 300 keping. And then 300 keping tu boleh kata saya akan, dari 300 keping tu saya akan bagi complimentary untuk band members sikit. And then selebihnya tu saya jual lah. Saya jual untuk pulang balik, rolling balik modal saya. So far Alhamdulillah lah. Sebab apa? Mungkin sebabkan COVID ni, orang tak boleh pergi ke gig. So orang, dan dalam masa yang sama saya perasan banyak jugalah budak-budak dalam scene, tak kisahlah scene hardcore ke scene apa pun. Saya pun tak berapa kenal sangat, saya jual CD kat orang kan. Masa tu lah kita berkenalan kan. So daripada waktu tu lah, tengok ramai lah orang-orang yang mencari-cari benda-benda yang local band release. Mungkin dia orang dah bosan dengan luar negara ke, tak tahulah. So bagi saya bolehlah release. Kalau banyak soalan macam ni banyak dapat kat saya rasa kalau nak release bawah label yang ada marketing yang power, no hal lah, you boleh release lah. Sebab you dah confirm lah, memang ada sale lah. Tapi kalau you release by DIY sendiri, waktu dalam COVID ni, you kena work hard lah untuk you promote lah your band kan. Ya betul lah. Itulah beza dia. Macam So, label kan ada marketing yang kuat. Habis ada ya betul. example lah, ada band baru. Kadang-kadang band baru ni dia tak kosong tau. Dia memang band baru tapi dia dah siapkan semua. EP dah siap Betul. kan. Tapi Betul. masa je. Macam PKP. Yeah, betul. Itu Masa tu main peranan lah. Macam saya sendiri, saya ada workday saya. Kita buat ni bagi hobi, minat kita dan passion kita. So bila kita contribute nak menjual satu benda tu yang kita release ni, kadang-kadang kita rasa macam ada malahnya aku nak pergi bungkus, aku nak pergi. Tapi kita terpaksa buat. Macam label dia memang full time buat benda tu. Dan dia orang punya connection memang banyak. So kalau ada label yang berminat untuk release material kawan-kawan yang ada kat sini, elok saya rasa boleh lah. Elok lah pakai label. Yelah. Ada lagi siapa-siapa nak tambah? Boleh unmute dan sila. Aku setuju dengan apa yang Adli cakap tadi tu lah. Sebab betul bila kita dah macam PKP ni, kita nak face to face dekat gig, nak jual CD memang susah lah. Sebab itu yang paling best pun, kita boleh buat orang cakap apa, connection, kita boleh jual and then direct, orang panggil direct marketing lah. Itu memang kepuasan pun kita dapat, orang tu dapat CD and then kita dapat ambil gambar, kita dapat sign CD tu bagi kat dia. Yang pembeli pun rasa macam, aku rasa special lah band ni kan, sanggup sign kat aku, bagi baju free, pick kan. So bila ada PKP macam ni, kalau tadi Ami tanya patut ke tak release atau patut ke tak release kan, dia bergantung kepada band tu lah. Sebab kalau band tu nak release, tak rugi pun. Sebab kita pun tak tahu pandemik ni bila akan habis, bila kita akan ada show yang boleh orang ramai lagi kan. Kalau dia tak release pun, dia nak simpan untuk yang orang kata dia nak buat satu macam show special untuk release day album ni pun tak ada masalah. Tapi pendapat aku lagi best kalau dia release sekarang, which is even semua orang duduk kat rumah pun orang boleh access lah dari segi digital pada Spotify. Memang kadang-kadang orang kata tu marketing secara slow, tak selaris, tak lari sangat. Tapi yang penting dia expose lah, korang pergi luar jual, the exposure is important untuk terus bergerak sebagai satu band. So tadi kita dah buat pasal physical and sekarang tahun sekarang ni banyak streaming service, Spotify, kita ada Apple Music. So pendapat korang, since sekarang the new bands generation sekarang banyak pergi ke streaming platform. Macam ada band-band sini diorang tetap pegang physical. Ada juga sampai sekarang masih press kaset. Ada yang press kaset, ada juga vinyl. Tapi ada juga yang setengah band dia lebih kepada Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, macam-macam lah. Ada orang dia Bandcamp, lepas Bandcamp dia keluarkan CD, lepas keluar CD baru ujung-ujung dia buat kat Spotify. Dia ada macam ada satu systematic ke atau dia tetap based on the band itself? Apa pendapat korang tentang benda ni? May I? Sila. Bagi aku lah, whatever it is, anything yang physical tak boleh, anything digital tak boleh beat physical lah. Macam aku, personally, I'm a record collector also kan.
Every time aku dengar record, kadang-kadang aku mungkin tipu diri sendiri tau, cakap macam oh mungkin sebab dia record dia extra sedap tau. Tapi mungkin tak sama je sedap dia. But it's just the effort that you putting to listen to what you love. Yeah, the value of kau pegang benda tu, value of the film. Value and also the thought process itself, the process itself, kau keluarkan dari tempat tu, kau sapu, kau macam nak get ready nak dengar lah. Yalah, betul. The effort is well spent lah for me. But how do I say for me, aku rasa untuk band aku, I can speak for my band. Band-band macam aku ni band baru. Lepas tu we are not delusional lah. We are aware that mungkin the songs that we're playing bukan takkan macam jadi hit on the underground scene or anything, or even the big scene. So kita macam, you know what, let's just play it safe, let's just test the water, especially since it's our first album. We'll just gotta do 100% digital. Sebenarnya awal-awal start band pun ada fikir macam we should do physical. Tapi with everything that going on, macam let's just play it safe first. We'll see how it goes. Hafiz sendiri, kau punya band pun ada keluar ni. Yeah. So actually band aku setakat ni belum keluarkan apa-apa material lagi dekat ni lah, apa maupun fizikal ataupun digital. Antara sebabnya kita orang untuk fizikal lah, honestly fizikal, untuk keluarkan material fizikal dia makan duit yang agak banyak bagi macam band-band baru kita orang. Untuk mempertaruhkan duit yang banyak, pulangnya kita tak tahu lagi macam mana kan. So tapi itulah, hopefully dalam masa yang terdekat sebelum gig ni ataupun selepas gig ni, kita orang insyaAllah akan keluarkan material secepat mungkin, tapi mungkin secara digital lah, memandangkan ekonomi sekarang yang tak okey. Sorry, so kepada Bambang daripada Frost Revenge, ada orang kata nak add on sikit topik tadi kita tentang fizikal dengan digital. Okey, sebenarnya dua-dua pun penting untuk zaman sekarang di mana material fizikal bawa maksud apa, dia memorable value. Okey, so dia value dia lain, di mana kita boleh pegang CD tu, kita boleh tengok hasil kerja kita sebagai band. Lepas tu kita nak tunjuk dekat orang, dan orang yang dapat tu pun dia boleh baca dekat dalam tu ada macam-macam lyrics and everything. Untuk online pula, dia sangat membantu dari segi marketing. Okay, so kenapa kita kena buat lagu? Sebab kita nak lagu tu orang dengar. So bila nak orang dengar, online platform is the best platform lah. Tapi kalau untuk value of the band, kita memang kena ada physical punya. Okay, physical tu dia macam segala effort dari day one kita start band. Okay, so dekat sini macam Frost Revenge, kita pergi ke dua-dua platform, dan kadang-kadang kita tak fikir pun untuk bawa pulangan yang besar dekat kita. Just macam Abang Adli cakap tadi, just nak dapat rolling modal pun dah cukup baik dah. Faham tak? Untuk physical. Tapi untuk online tu memang kita nak exposure. Exposure ni adalah satu makanan yang paling penting untuk band. Okay, so kalau nak buat band, nak orang kenal, then kita kena look forward lah dengan social media and digital marketing punya ni. Tapi kalau untuk kita stay stagnant dekat tempat tu, mungkin kita boleh try buat satu lagu dan kita reprint je. Okay, tak ada masalah. Tapi dua-dua pun penting. Untuk zaman dulu dengan zaman sekarang, kita tak boleh nak compare lah. Zaman dulu memang tak ada semua online platform ni. Tapi sekarang dah ada online platform ni, kita kena guna sehabis baik. Even though korang cakap apa ni, online platform ni banyak isu lah, macam ni lah, macam tu lah. Tak, sebenarnya isu tu datang daripada diri sendiri. Sebab diri sendiri yang tak reti buat. Okay, padahal band lain semua dah move forward dengan digital. Okay, so dia lagi satu, orang cakap digital sound tak sedap lah, itulah inilah. Okay, sound tak sedap sebab digital dia based on korang punya internet punya capacity juga kan. So kalau internet korang pun so-so, then lagu yang korang dengar tu akan jadi so-so. That's why
Spotify pun kita boleh tukar dia punya quality kan, high, mid, low. Okay, untuk CD dengan vinyl semua itu memang quality yang diorang set up. Okay, untuk kepuasan, dan kepuasan tu datang dengan artwork, dengan lyrics, direction band, production. Okay, kat situ ada banyak. Jadi dua-dua kat sini penting. Untuk First Revenge, dua-dua penting. Okay, kita ada buat EP, kita ada buat album untuk untuk physical, and kita ada juga nanti kita akan release dekat digital juga. Dan sekarang sebenarnya kita orang pun dah release EP kita orang, and EP kita orang pun dah habis terjual untuk physical, dan kita orang still letak semua lagu dekat YouTube juga. Okay, so dekat situ faham tak, orang yang dah terlepas nak beli physical, yang kita orang cuma tak nak untung pun, nak modal je balik. Okay, untuk effort kita orang sendiri, korang semua boleh dengar dekat YouTube juga lagu kita orang, and kita orang pun ada tulis juga dekat situ. So dua-dua pun penting untuk exposure. Sekarang time PKP ni memang susah orang nak perform. Like live stage lah depan audience and stuff like that. So sekarang Fresh Town ada buat satu streaming kan. Tapi aku pun musician, aku pun main band DCs. But then ini pendapat aku tersendiri, bila aku perform atas pentas, kita feed the energy daripada crowd. And bila kita feed the energy daripada crowd, kita punya semangat tu lagi 2-3 kali ganda lah. Tapi sekarang kita perform depan kamera tau. So kau rasa nanti bila 17 Oktober ni, korang ada rasa macam pelik sikit ke, atau rasa kaku sikit ke, macam mana tu? Kita start daripada, kita ambil ni lah, Faiz dulu. Okay. Betul. Mi, kita perform soalnya nak dapatkan dia punya energy tu kan. Dia punya macam mana, kepuasan ke apa semua datang dari crowd juga. So kita tengok crowd bergerak, kita pun lagi kita bantai lagi kan. Lagi ni lagi kan. So untuk live streaming kan. Live streaming maybe akan ada rasa awkward sikit, sebab yalah kita macam band saya dah setakat ni dah 2 kali pernah, sebelum PKP lagi dari tahun lepas lagi, dari kita dah pernah try live streaming punya. Cuma dia punya feel tu memang lain lah. Rasa je kalau live streaming ni, tengok juga keadaan, macam kita orang ada itu studio live, yang dulu bukan live streaming namanya, studio live, tapi feel itu rasa macam jamming personally pada saya. Saya tak tahu band lain, saya tak pernah tanya. Pada saya macam jamming, sebab saya nak move lebih pun macam kaku sebab kalau tengok kosong kan, sebab kita dah biasa tengok ada crowd bergerak sana sini, lompat sana lompat sini tu. So kita tengok kita semangat, kita pun nak bagi lagi kan, bagi orang lagi suka kan. Lagi orang tengok hype tengok kita. Itulah pendapat saya. Tapi kalau dah musim COVID macam ni, kita go on dengan apa yang ada lah, dengan apa-apa platform yang ada untuk kita kembangkan kita punya exposure. Just go on dengan apa yang ada, asalkan ikut SOP. So that's all lah pada saya. Alright. Aziz, kau pernah perform live stream? Kita orang perform live stream 2 weeks ago actually. 2 weeks ago, okay. Itu basically debut gig tu. Oh, debut gig live stream? Itu basically debut gig. Okay. Macam dia cakap tadi lah, buatlah dengan apa yang ada. Tak, sebab kadang-kadang kita pekik kat crowd, kita cakap buat ke apa. Tapi ni kalau kita pekik kat kamera, kita rasa macam Betul. Man, kau dah faham kan? Saya faham, walaupun kita orang tak pernah perform physical gig yet, tapi obviously saya faham apa yang nak dinyatakan kan. Tapi sebenarnya macam tu lah, first song tu memang sangat kaku dengan tak ada orangnya. Tapi by the second song tu, kita rasanya semua orang in sync, the whole band in sync, macam let's just have fun man. Lepas tu kita orang okay lah, dapatlah menggila sikit juga. Dapatlah menggila sikit. Nampak macam monyet sikit lah. Habis Haris pula, your band macam pernah perform live stream tak? Itulah aku rasa paling banyak mental lah, kena ready perform tak ada orang lah, fokus macam jamming je lah kan. Cumanya nak kena tak boleh ambil, orang kata ambil mudah juga, sebab ada orang akan tengok, dia still ada crowd, cumanya bukan kat depan mata je lah. Yalah, betul. So mentally tu tak boleh ambil mudah lah, kena as if
gig atau show yang macam biasalah. Tetap kena profesional lah. Tu lah paling. Cuma energy tu mungkin lambat sikit kot. Dia lambat sikit Lambat sikit nak naik lah. Habis macam ni, Ali pula pernah band rehearse perform live streaming ke? Ke tetap ni first time juga? Ini first time kami nak perform live streaming lah. Tak pernah perform lagi. Kami banyak motor on stage lah. So agak ganjal juga lah nak berdepan dengan kamera kan. Tapi tak apalah, kami akan cuba sebaiknya lah. Yalah, nak perasaan tu tak tahu macam mana nak describe sebab tak pernah kan. Yalah. Kalau jamming pun saya rasa tak ada kamera sangat pun. Sebab kita orang selalunya jarang lah taruh kamera depan kan. Tapi kalau macam yang melibatkan live streaming mesti ada dalam 2-3 kamera kan. So mungkin agak ada pelik sikit lah. Kan, kalau tak salah. Macam Hafiz, macam dah ready untuk 17 ni? Sama juga, kita orang pun ni 17 ni akan jadi first time live streaming. Tak tahu macam mana nanti, tak ada crowd semua. Sebab honestly macam Consecrate is a hardcore band. Aku rasa Ami pun boleh relate benda ni. Dalam hardcore show, benda paling beautiful adalah crowd dia. Betul. Crowd dia paling beautiful. Metal pun sama. Sebab bila kita main crowd moshing apa semua, dia orang feed kita energy, kita feed balik. Kita boleh feed lebih energy lagi kan. So dia jadi, itu yang beautiful pasal bagi aku live show hardcore lah. Sebab walaupun kita main riffing simple-simple je kan, kita main riffing je kan, tapi crowd tu sangat beautiful. Tapi memandangkan dah jadi macam sekarang ni, aku harap band aku dapat bagi 100% lah. Jangan risau, nanti ada orang kat rumah akan ni moshing-moshing. Pecah TV. Dapur kan. Kita tak ada problem ni kan. Pecah TV. Macam Abang Man daripada Revenge pula, macam mana? First time juga live streaming atau dah pernah live streaming? Okay, untuk live streaming yang Freshtown record buat ni, okay, 17 dan 10 ni adalah kali pertama kami live streaming bersama band lain. Okay, macam gig lah, setup gig. Okay, macam yang kita orang akan cerita based on experience lah. Sebab both platform kita orang dah guna, even before PKP, okay. Firstly, kita nak cakap live show, okay, bukan live stream live show, okay. So kita pernah tak ada crowd, kita pernah ada crowd yang biasa-biasa, dan kita pernah ada lebih kurang 4 to 5,000 crowd masa kita dekat Indonesia, okay. So to be honest, memang dia punya feel tu sangat lain untuk live punya show. Memang kalau korang bayangkan sendirilah, 5,000 crowd tu headbang dekat korang punya lagu, so dia punya energy tu memang gila kan, sampai kita orang salah main lagu tu 5 minit, kita orang main 8 minit. Okay, duk ulang-ulang benda yang sama sampai tak perasan. Okay, so itu dia punya energy daripada crowd lah. And few years later, kita orang try nak buat something sebab kita orang tak ada banyak gig masa tu. Okay, so kita orang try set up dengan Makna Studio. Okay, try set up dengan Makna Studio untuk live streaming. And bila kita live streaming tu, kita punya marketing team memang buat kerja dengan sangat baik lah. Which is Makna punya marketing team dengan band punya marketing team sendirilah. Kita buat live tu, dan biasanya kalau dekat Malaysia kita akan dapat crowd yang 2 row, 3 row. Tapi untuk live streaming masa tu kita dapat capai lebih kurang, masa kita live tu 240 ke 250 view live sampai kita orang habis show. Which is yang kita orang view yang banyak macam tu adalah daripada crowd yang kita tak pernah tengok dia dekat gig. Faham tak? Jadi untuk both platform ni sangat-sangat membantu. Okay, ada crowd, tak ada crowd, just do your best. Okay, do your best. Deliver 100%. If you deliver 100%, semua orang dalam dunia, tak kira lah online platform ataupun live punya platform, semua nak tengok korang. Itu je. Ya, itu experience daripada kita orang lah yang dah experience 2 platform before PKP. And untuk PKP ni, Frost Revenge memang dah ready untuk perform depan kamera. Okay, cuma kita perlu tight lah, okay, disebabkan kekurangan praktis semualah. Tapi
yalah based on experience, kita dah experience dua-dua ni dan dua-dua platform pun sangat bagus. Okay, since dekat Malaysia korang pun tahu dia punya crowd macam mana. Ada certain gig yang crowd dia memang full house, ada certain gig yang memang tak ada crowd langsung, ada soundman dengan organizer je. So kita semua sebagai band-band yang dah lama, dah berpengalaman dalam 2-3 tahun dalam scene, so kita pun tahu live dekat Malaysia macam mana, dan memang live stream sangat membantu band-band yang sebegini lah. Dan Fresh Town record memang diorang dah buat kerja dengan sangat bagus masa COVID ni lah. Okay. So ini bukan kita orang nak minta Fresh Town belanja kita lah. Tak ada. Tak ada. Ini memang kita nak bagi tahu platform yang diorang sediakan ni memang sangat bagus untuk band kecil maupun band besar. Alright. Mungkin korang boleh kasih tips-tips dan kata-kata semangat untuk the new generation atau budak-budak baru yang nak buka band. Tak kisahlah genre apa sekalipun lah, hardcore ke, indie ke, metal ke, thrash ke, macam-macam genre kan. Tapi mungkin korang ada tips-tips macam mana nak mula. What's the first step? Kadang-kadang orang semua cakap, oh kena confident lah, kena semangat. Itu jawapan-jawapan klise lah. Tapi yang paling penting tu, what is the first step untuk seseorang tu atau kumpulan seorang band tu untuk menjadi satu band? Okay, untuk start satu band benda first lah pada pandangan saya sebelum saya join Xerophobia lagi, saya lah zaman-zaman sekolah saya pun saya minat lagu-lagu keras, tapi kawan-kawan saya lain semua tak suka lagu keras. So ada ada macam lah teringin nak buat band dulu sebelum saya join Xerophobia. Macam tengok kawan-kawan macam tak layan lagu metal. Bagi saya lah personally, untuk start the band ni kena ada minat yang betul-betul kuat dan mendalam betul-betul pada saya. Itu first point dia. Lepas tu kalau dah dapat minat yang kuat dan mendalam, itu baru yang lain-lain tu akan follow kamu. So lagi yang kedua pada saya cari kawan yang sama minat juga. Kawan. Lepas tu yang ketiga maybe kawan tu maybe bondnya awak kena kuatkan lah bond dengan bandmate tu kalau boleh. Kalau macam bandmate seorang band yang member seorang cakap macam tu, yang lain okey, go kita terus sama-sama macam tu. Itu pada saya lah. Bond antara bandmate tu bandmate tu kena kuat teguh. Itu pandangan saya lah untuk band baru. Banyak agree dengan point Faiz. Tapi saya boleh add up sikit lah. Okay, walaupun band saya baru, one thing that I really notice yang akan menolong band, it's gonna sound cliche, but first obviously compromise lah. Kena betul-betul banyak compromise. Tak boleh ada seorang ego headed semualah. Lagi satu contohnya macam saya sedar kalau apa-apa macam bandmate yang koyak-koyak, kalian yang senang koyak, you just got to go through the pain. Kena bersabar sebab some people rasanya lah, sebab dulu saya pernah lah main dengan few people. Dorang jenis when things get rough tak jadi lah, terus disband lah, tak jadilah. So saya sebenarnya daripada dulu nak try buat band, tapi benda-benda sini lah menjadi tak jadilah sebab benda-benda macam ada isu sikit je dah give up. So tak boleh lah macam tu. But for me the most important part, like I said, is compromise lah. Kena you need to try your best to find a cohesive force, whatever it is. I agree. Aris pula, untuk kata-kata kepada the new bloods kat sana nak buka band. Jangan takut lah. Korang kena trust dengan material korang. Orang suka korang tak suka tu tolak belakang dulu lah. Kalau betul-betul as a unit, korang betul-betul nak to prove that you guys memang minat main music ni. So semua unit tu kena bekerja sama lah. A kena dengan B kena dengan C kena dengan D. Sebab satu tak bergerak pun susah juga. Sebab imagine kita ni macam gear kecil-kecil lah. Ya, betul. Helping each other. And then dari segi material, macam saya cakap tadi, kena ada trust lah. Kalau kau rasa material kau tu betul boleh pergi jauh, just go for it lah. Jangan rasa macam yakin tak yakin. Ambil lah pengalaman baru, pergilah. Just try, redah je dulu. And then after dah try something, mungkin feedback dia tak cantik, kita patah balik.
kita tengok balik apa yang tak kena. Kita improve, try cabaran lain pula kan. Daripada situ apa yang kita hadapi tu macam yang Faiz cakap tadi, bonding tu dapat kuat lah. Itu je lah kot. Alright, terima kasih. Okay. Bali pula. Hello. Untuk tips lah apa yang saudara-saudara yang cakap sebelum ni memang ada point lah. Memang untuk tubuhkan satu band tu kita kena ada, first kita ada passion main music, and then apa direction kita nak bawa tu kita dah tetapkan, dan kawan-kawan kita ni kita treat as a family. Itu yang paling penting lah bagi saya. Sebab apa, macam kami sendiri pun dalam satu band masing-masing dah berkeluarga dan masing-masing ada hal-hal yang berkaitan keluarga, so kita kena compromise dengan dia orang kan. Kalau kata seorang tak boleh, kita kena sabarlah. And then untuk sikap lah tu, macam ego tu, setiap orang ada ego dia. So kita kena sabarlah. So kalau dalam satu band tu, kalau boleh kena ada satu orang navigator lah. Navigator ni maksudnya dia yang akan mendamaikan, dia yang akan slow talk, dia yang akan chillkan semua orang. So itu penting lah bagi saya untuk dalam satu band tu. And then kalau macam hala tuju, bandmate, yang kalau dalam permulaan tu kita nak cari bandmate tu, kalau boleh kita jangan filter sangat lah. Even macam contoh kata kalau macam kita ada second guitarist kita try audition dia ke, kita ajak dia main ke, even dia punya root tu hardcore, tapi bila kita buat satu lagu tu kita boleh blend dengan dia pun boleh bagi idea-idea yang kita sendiri pun tak nak fikir daripada root tu, dan benda tu boleh jadi heavy, boleh jadi satu variasi yang baru dalam satu battery kita tu. So jangan takut cuba benda-benda baru lah. Macam kami banyak cuba benda-benda baru, dan banyak bila kami keluar EP, kami keluar album, banyak macam kritik, kita terima benda-benda tu, kita boleh improve lagi diri kita. And then yang paling penting tu lah, macam setengah band memang banyak pas line up, former line up kan. Yang itu macam kami sendiri, kami adapt dia orang tu sebagai our family lah. Even kalau jumpa depan-depan, even untuk gig 17 ni pun, drama saya tak boleh commit, saya still boleh pakai saya punya ex-drama. Dia boleh willing to session with us kan. So tak ada back feeling lah. Maksudnya apa-apa kita settle dalam tu, kita cakap terus terang. Kalau apa-apa kita tak puas hati dalam band, kita just cakap direct to the face lah. Jangan cakap-cakap belakang. Satu benda yang saya tengok lah, pengalaman lah, banyak disband ni sebab ada cakap-cakap belakang tu. So kalau kita tak puas hati dengan play style, dengan attitude kawan ni, kita just direct to the point lah, kita cakap. So benda tu boleh settle. So itu salah satu yang boleh lonjak kita pergi depan lagi lah. Jangan takut lah benda-benda tu. Alright, terima kasih. Hafiz pula. Okay. Ajar nota tu ya. Jangan. Okay, opinion aku lah. Actually aku in no place lah, sebab aku pun newcomer juga. So tak tahu lagi future band macam mana. Nak bagi tips band ni, tapi apa yang aku boleh cakap, first nak buat band, kau cari member kau yang kau rasa memang satu angin dengan kau. Okay, itu satu. Lepas tu paling penting lah bagi aku, practice. Tak kisahlah kalau kau kena jamming ke, tak dapat jamming ke apa. Kalau kau tak dapat jamming, kau kena practice lah kat rumah. Tapi yang paling penting, kau kena practice dulu baru kau jamming, dan kau tak menyusahkan orang lain. Kalau kau buat semua benda ni, so kau tak bergaduh masa jamming. So itu je lah. Lagi satu yang paling penting aku rasa, apa tujuan kau buat band? Apa niat kau? Lepas tu engkau punya goals tu, apa yang kau nak sampaikan dengan band kau? Itu bagi aku. So itu je lah. Tapi yang paling penting praktis tadi tu lah. Niat lah niat tu. Kalau tiba-tiba kan buat band, baru start buat band, lepas tu
oh aku buat band ni so nanti orang boleh worship aku. Oh itu salah lah kan. Benda pernah terjadi. Aku tahu. Lepas tu okay last lah bagi aku lagi satu apa ni? Aku dah lupa aku nak cakap apa. Tapi itulah. Tu hari okey. Cantik. Alright. Cantik. Frost Revenge pula. Okey. Memandangkan kita orang terakhir yang nak bagi nasihat dekat New Blood, okey. Semua band lain tadi dah cakap apa yang kita orang nak cakap. Okey. So kita orang tambah sikit-sikit je lah okey. Okey, so untuk start band kepada adik-adik di luar sana, adik-adik lah kan. Walaupun kalau dia tua abang-abang lah. Okey, kepada yang nak start band ni, okey. 3 benda kena jaga lah. Kena pati masa, rasuah dengan cinggir okey. Cinggir tu paling teruk. Okey. Jadi kita kena lawan. Okay? Kita anak jantan, kita kena lawan. Okey. Cakap abang nak pergi jamming ni. Kau ajar. Tak ada masuk Fazli, kita just teruskan je lah. Tips dia teruskan je. Betul. Orang cakap apa, kita buat apa, kita terus je. Okey, kita buat kerja, terus berkarya terus. Tak ada masalah. Okey, so untuk yang New Blood, okey, so korang kena set up, dia ada 2 cabang dalam main music ni. Satu passion, kedua duit. Okey? Okey? Passion, duit. Passion di mana kau akan rasa kau nak jadi rockstar dan macam mana orang nak worship kau apa benda semua. Okey, kau akan rasa benda-benda tu tapi kau kena kurangkan benda-benda tu, okey? Kau kena kurangkan sebab passion kau adalah muzik, kau nak orang dengar kau. Okey? Yang kedua duit, okey? Untuk New Blood semua kalau korang kejar duit dalam nak jadi artis ni, kan? Jadi artis dengan muzik, korang nak cari duit dengan muzik. Korang kena make sure hari pertama korang nak main muzik tu, korang dah kena tahu siapa yang nak bayar korang. Okey, siapa yang nak beli material korang, siapa nak beli merchandise korang. Okey, korang kena set marketing plan ni. Okey? Siapa yang nak bayar korang. Okey, lagu korang sedap. Kalau tak sedap tak ada orang nak bayar korang. Kalau korang main tak tight tak ada orang nak bayar korang. So benda-benda ni semua kena titik beratkan kalau korang go for money. Okey, kalau korang go for passion, korang kena tahu lagi 5 tahun korang ada kat mana. Adakah korang masih main muzik ataupun tak? Adakah korang akan jadi role model kepada band-band lain? Adakah korang akan jadi inspirasi kepada band-band lain? Okay? So, kedua-dua jalan ni, duit dan passion ni, korang kena set up 5 years punya planning sebelum korang start hari pertama korang main band. Okay? First year punya planning, okay? First year korang kat sini, korang masih petik gitar, cari chord, korang masih ketuk drum apa benda semua. Lagi 5 tahun kau kat mana? Lagi 5 tahun adakah kau dah dapat duit? Lagi 5 tahun adakah kau dah menjadi inspirasi atau idola kepada orang-orang lain? So kau kena set 5 years ni. And after kau dah complete 5 years ni, then kau boleh go for another 5 years sebab aku bagi tahu main band, duit, masa dengan hubungan. Hubungan kau antara keluarga kau, keluarga kandung kau, kawan-kawan, girlfriend, bandmate, semua kau kena jaga. Okay? Itu hubungan. Duit sangat banyak. Kau akan pakai duit sangat banyak. Berapa tahun kau nak main band? Berapa tahun? Adakah nanti kau dah tua, dah sakit-sakit pinggang, kau masih nak twin pedal, laju macam Dragon Force? Macam mana? Kau kena set up semua benda-benda ni. Okay? So untuk New Blood, dengarlah cakap abang-abang yang dah cakap tadi. Okay, semua diorang dah cakap. Kita orang cuma tambah sikit. Tapi 3 benda tu ingat tepati masa, rasuah, cinggir. Okay. Tapi aku nak tambah. Aku dah teringat apa yang aku lupa ni. Sila. Aku petik balik Fazli macam Fazli bagi tips-tips banyak tadi tu kan. Okay, kita sebagai band baru, kita tanyalah abang-abang yang pernah main band kan. Macam yalah abang Fazli, Frost Revenge, semua yang ada kat sini yang dah main band lebih daripada 3 tahun, 4 tahun. Saya tanyalah macam mana nak record, nak release ke, macam mana nak dapat gig, benda-benda macam tu lah penting. Sebab banyak band baru keluar-keluar hilang. Sebab apa? Sebab tak tahu benda-benda macam ni lah. Benda paling penting tanya lah, tak tanya sesat jalan bro.
Yes. Basically, jangan sombong. Jangan sombong, betul. Jangan sombong. Takkan nak tunggu organizer invite je kan? Habis invite baru nak, Betul. kita pun kena cari untuk diri Kita kita. kena buat effort kita juga. Good. Banyak effort actually. Betul. Okay, dengan itu tadi with our last question, tapi aku nak add on lagi satu lah. What can we expect kepada orang yang akan saksikan korang 17 Oktober ni? Dekat gig World Without Borders Volume 3. Apa yang audience yang kat rumah ni can expect from you guys? Okay, first revenge dulu boleh Boleh, silakan. Okay, so kepada yang dengar kita orang sekarang ni ataupun akan datang, okay, siapa yang korang boleh expect daripada World Without Border ni, dia adalah satu platform yang sangat best di mana korang boleh tengok diri sebenar band tu. Okay, sebab sekarang ni diorang main dekat live stream. Semua kita main dekat live stream. So kita mesti keluar diri kita yang sebenar. Macam mana dekat jamming, macam mana dekat ni. So kita orang memang akan bergurau senda semua dekat situ lah. Since tak ada crowd dan kita orang memang tak nak fikir pun benda tu. Kita orang cuma nak fikir music, kita orang nak deliver message apa yang kita dah tulis semua. Okay. Lagi satu, aku sure yang semua band akan deliver 100%. Okay. Since semua tengah sangat tak ada gig, tak ada event. Okay. So memang semua deliver 100%. Okay. So kalau korang tengok World Without Border ni, kalau boleh korang share link tu, bagi dekat semua orang sebab dia free. Okay? Dia free. So korang kena tengok semua. Lagi satu, yang paling best, jarang-jarang kita dapat banyak genre dalam satu event. Yes. Okay? Jadi kena tengok semua, kena belajar semua dan kena amatilah. Weh, penat kita orang buat muzik. Okay, jadi korang kena tengok. Okay. Aris pula, Aris. Okay, kami untuk gig ni lah, untuk show ni nanti adalah first time untuk kami main lagu single terbaru kami, Bebas. First time dalam live show lah, kita orang tak pernah lagi bawa lagu tu. So unik juga gig ni sebab kami lah yang paling jiwang kot aku rasa berbanding band-band yang lain kat sini hari ni. Jadi kami cuba yang terbaik lah, insyaAllah. Yang pasti kalau semua yang dah tengok muzik video Bebas, dah dengar lagu Bebas yang kami baru rilis, so ada satu excitement lah untuk kami nak bawa lagu tu secara live, walaupun bukan depan show, dengan live stream. Itu yang diorang boleh expect lah. Confirm kami lagu tu punya lah. Okay, aku wakil daripada Kuasa Kreasi. Nak cakap yang kita orang akan cuba 100. Kita orang akan cuba bagi performance yang 100% lah. Walaupun tak ada crowd apa semua, tapi itulah kita akan cuba. Sebab terima kasih juga dekat Freshtown Hardcore, sebab Freshtown Hardcore ni ibarat frontliners untuk musician macam kita lah. Kalau tak ada Freshtown ataupun tak kisahlah Freshtown ke siapa-siapa yang dalam Malaysia yang buat live streaming untuk DIY band macam kita orang ni, memang kita orang rasa dah mati lah saja. Dah mati habis lah. Tapi so terima kasih lah banyak-banyak dekat Freshtown. Korang semua adalah frontliner untuk musician macam kita orang. Dan terima kasih juga untuk Yek Je untuk podcast yang terbaik ini. So teruskan support Yek Je lah. Terima kasih. Pada Faiz pula. Untuk live stream ni ialah first time kami nak cuba bawakan lagu yang kita orang buat cover itu. Yang masa yang PKPB tu. Lagu Ernie Zakri, Ku Bersuara, version kami sendiri. Version Xerophobia punya itu adalah yang kami akan cuba bawa. Yang kami akan bawa ke live stream yang ni nanti. 17 Oktober aja betul. 17 Oktober ni itulah benda yang first yang kita orang nak bawa, first time nak bawa ke ni, nak tunjukkan secara live pada yang orang yang nak tengok band kami. Okay. Lepas tu next macam mana cakap lah. Okay.
untuk lagu Dursila selalunya lah kita orang perform tanpa Lialism. Untuk live stream ni kena tengok lah. Adik dia ada ke tak ada. So kena tengok. Okay. Kena tengok Azik. Thank you Ye Je for having us. And also thank you for Fresh Town Records bagi kita opportunity masa-masa kecundang ni. Apalah saya nak cakap. Basically, insyaAllah, this Saturday, we're going to give 100% of what we have. Sebenarnya, it's a complicated week juga sebab kita orang pun masih, sebab the thing about our band is, kita orang masih ada 2 orang tengah bekerja, 2 orang student. So, nak cari time untuk practice minggu ni, tiba-tiba timing tak betul sangat. But whatever it is, kita orang can confident lah boleh cakap we are well prepared also lah. Alright. We're pretty well prepared. But we're going to give our best shot this Saturday, and I hope we'll have fun with the rest of the band. Nice. And people watching at home, come by. Bisa Stop by. It's free, man. First of all, aku wakil daripada band Rehearse nak ucapkan terima kasih kepada Fresh Town Record untuk jemput kami perform lah. Scene ni memang first gig live streaming daripada kami. Tak pernah buat pun sebelum ni, and then mungkin salah satu pengalaman yang hebat lah untuk kami. Dan nak ucapkan terima kasih juga kepada Ye Je untuk casting ya, broadcasting ni lah. And then untuk kami akan janjikan, kami akan cuba 100% lah. Sebab kan ada kekangan sikit daripada drama dengan basis, kami terpaksa session, terpaksa praktis balik. Itulah ajak Fazli tak nak, jual mahal. Aduh, banyak band nak dia main kan. So kami akan cuba 100%. InsyaAllah kami akan Sorry abang, tak boleh lah, tak mampu lah. Tak mampu. Dah sunting awal lah tapi tak nak. Malu dia kata. Sorry abang. Sorry lah. Next time. Kami akan bagi yang terbaik, dan hopefully untuk live stream ni minta lah sebab benda ni pun free, semua orang boleh akses, dan minta lah share semua benda ni sebab banyak band-band yang hebat dalam ni, dan all the best lah untuk semua untuk 13 bulan ni. Cantik. Alright. Okay, kepada aku pula, aku nak ucapkan terima kasih daripada tim Ye Je sebab korang semua sudi bersatu dalam podcast dengan video session malam ni, dan shout out kepada Fresh Town Records sebab membuat a platform untuk band-band underground untuk beraksi dalam masa yang sungguh downfall lah kepada semua band-band DIY kat luar sana. Dan big shout out kepada Tapau Asia sebab kita akan stream World Without Borders ni dekat website Tapau Asia. So yang korang tengah mendengar ni kena check out website Tapau Asia lah on the 17 October pukul 5 dekat Tapau Asia website. Dan official venue untuk gig ni adalah Angkasa Event Space, dan big shout out kepada Angkasa juga. Dan big shout out kepada Fresh Town Record, Anti Sidai, La Muerte, Under Construction, Tapau Asia dan Ye Je juga. Dengan itu aku mengucapkan Assalamualaikum kepada semua, dan terima kasih banyak sebab sudi ada dalam podcast ni. Thank you so much, man. No problem, man. Dan good luck kepada semua, right? Okay, insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Okay. Alright. Bye. InsyaAllah. Metal. Right. Bye guys. Good night. Right.